Hamzatul Fatihah binti Khairul Azli. Raf Mutolabah Sifrun Hamzah Tamania Talata Wahid Wahid. Al-yawm sa'uqaddimu lakum wahid hadis min kitabul haji wa hadithus sabi wa ajru min hajja bihi mim babu fadlihi wa bayan min fardu alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rabban bil-rawha faqala man al-qawm qalu al-muslimun faqalu man anta faqala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqala is'ali hadha hajja qala na'am walaki ajrun. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda berjumpa dengan segerombolan penunggang di Al-Rawha lalu berkata, siapakah kalian? Jadi segerombolan penunggang Al-Rawha itu pun mereka menjawab mereka adalah orang-orang Islam. Mereka pula bertanya kepada Nabi, siapakah kamu? Lalu baginda menjawab, aku Rasulullah. Maka seorang wanita daripada penunggang Ar-Rawha itu menghadapkan kanak-kanak perempuan kepada Rasulullah lalu berkata, adakah haji untuk anak kecil ini? Lalu Nabi SAW menjawab, ya, ada bagimu ganjaran pahala. طيب معنى إجمالي لهذا الحديث وهذا الحديث ظاهر الدلالة على صحة حج صبيا ولو حج لا يجب عليهم. Baiklah, makna keseluruhan daripada hadis tersebut ialah hadis ini menunjukkan dilalah bahawa sahnya haji bagi kanak-kanak walaupun haji itu tidak wajib lagi kepada mereka. Apabila kanak-kanak ini melakukan haji seperti mana jemaah haji-haji yang lain melakukannya, sah hajinya. Jadi dalam hadis ini terdapat perselisihan ulama dalam adakah hadis ini memadai untuk digunakan sebagai hujah Islam ataupun tidak. Daripada perselisihan tersebut terdapat dua pendapat, iaitu yang pertama, biqaul jumhur min ahli ilmu hum la tujza'u an hujjatul Islam. Jumhur mengatakan, daripada ahli ilmu mengatakan yang bahawa hadis ini tidak memadai digunakan untuk sebagai hujah Islam. Pendapat kedua pula mengatakan an-nasabiyyu idza hajja qabla buluhi ajza'atihi an hujjatul Islam, bahawa kanak-kanak apabila haji sebelum mereka balik, ia memadai dan mereka mengambil hadis ini sebagai hujah. Jadi dan pendapat yang kedua ini menjelaskan bahawa yang At-Tahawi dan beberapa individu meriwayatkan dan Qadi Iyad menyifatkan bahawa ia adalah kelainan. Mereka menggunakan hadis ini. Jadi pendapat yang sahihnya ialah qaulul jumhur, iaitu hadis ini tidak memadai untuk digunakan sebagai hujah Islam. At-tahlilul lazim al-awwal rabbad jama' rukib wa rabbu rikabul ibil khasah min 'ashara fama duniha wa qad yakunu lirikabul khayl. Rukban yang ialah jamak kepada rukib, iaitu penunggang. Rukban ini dikhususkan untuk penunggang unta daripada 10 atau kurang daripadanya. Ia mungkin juga digunakan untuk sebagai penunggang kuda. Asalnya Al-Rawha bi'ru 'ala tariqis sahili baina Makkah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah tab'adu 'anil Madinah yakni 73 kilometran atau mawdu' baina Makkah wal Madinah wa yab'adu 'anil Madinah bihawali 36 mailan. Maksud Al-Rawha dalam ini ialah sebuah perigi di jalan pantai antara Makkah dan Madinah, 73 km dari Madinah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa tempat antara Makkah dan Madinah dan kira-kira 36 batu jauh daripada Madinah. Al-Thalitha faqala ayyu Rasulullah
Ia menunjukkan adalah Rasulullah berkata-kata, Al-Rabi'an al-Muslimun Ayyun nahnu muslimun al-munakidun ya amarallah wa amar rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang Islam yang mengikut perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahlilul lafzi al-khamis, faqalu man anta, la'alla istifham an syahsihi sallallahu alaihi wasallam, imma li'anna al-waqtu kana laylan falam yarahu an-nabi aw kana naharan walakin lam yakunu qad ra'ahu an-nabi min qablu. Kata ini menunjukkan bahawa adalah istifham, iaitu pertanyaan daripada seseorang kepada Nabi. Adapun kerana waktu ini adalah malam dan Nabi tidak melihatnya, ataupun ia adalah waktu siang tetapi mereka tidak pernah melihat Nabi sebelum ini. Al-Thalitha As-Sabiyan As-Sabi wa al-Walad As-Sari qala fil qamus As-Sabi wa man lam yaftimu ba'da al-tiflan, iaitu budak kecil yang dalam kamus budak itu yang belum bercerai dari susu, iaitu masih lagi minum susu. Seterusnya alihada haju ayasiru haju min al-mithli hada as-sarir, adakah sah untuk haji seperti budak yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh seorang wanita kepada Nabi. Wa akhiran tahlilul lazu walaki ajrun laki tawabu fi tahjijihi bisababu fi hujjatu ta'limihi af'alul haji allati yaqdiru 'alaiha in kana mumayyizan. Dalam perkataan ini yang menunjukkan bahawa adanya pahala bagi kanak-kanak yang ditunjukkan oleh seorang wanita untuk bertanya kepada Nabi, iaitu adanya pahala terhadap haji yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut dengan sebab hujah dan ibadah hajinya dan mengajarnya dalam melakukan haji, dan ia juga dikira sekiranya ia mumayyiz. Ajru an yaba'anhu fil ihram wal ramyu wal iqaf wal hamlu fil tawaf was sa'i illam yakunu mumayyizan, dan ada juga pahala ganti untuk kanak-kanak tersebut dalam melakukan ihram, melontar jamrah dan berwukuf dan membawa mereka dalam tawaf dan sa'i sekiranya mereka tidak memayyiz. Seterusnya fiqhul hadis dalam hadis ini ialah yang pertama, sahhatu sari wa sarirah wa la yusa'u anhu jadul Islam. Haji bagi kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan sah, dan hadis ini tidak memadai untuk digunakan sebagai hujah. Yang kedua, ithbatul ajru ala man tawalla hajatifu, mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan haji kanak-kanak. Yang ketiga, yajuz ala sirar lil ibadah wa ithbatihim 'alaiha li'anna yastati'u 'alaihim tadriban lil ibadah, harus bagi kanak-kanak untuk beribadah bagi membuktikan kepada mereka bahawa yang mereka mampu untuk menjadikan ia sebagai latihan dalam beribadah. Yang keempat, mustahabbah li ta'aruf wa ta'aluf bainal muslimin wa huwa min maqasidil haji, perkara yang disukai untuk saling berkenalan antara orang Islam, dan ia adalah salah satu daripada tujuan haji. Yang kelima, afdal an yashaba bi ahli ilmu fi safari al-hajjal yastafidu minhum al-muslimin, itu afdal diutamakan orang-orang yang berilmu diiringkan dalam perjalanan haji supaya orang-orang Islam mendapat manfaat daripadanya. Seperti yang kita nampak daripada hadis ini, ada sekumpulan penunggang dalam perjalanan haji, untuk melakukan haji, dan mereka terus serempak dengan Nabi. Mereka sempat untuk menanyakan tentang adakah sah haji bagi kanak-kanak itu. Yang keenam, yakun tawaf an hamil wal mahmum, la yalzimu al hamil an yatufu li nafsihi tawafan mustaqilan. Tawaf bagi orang yang hamil dan orang yang dikandungnya tidak dilazimkan kepada orang yang hamil itu untuk tawaf untuk dirinya sendiri secara berasingan. Buktinya, Nabi memberitahu wanita ini tentang kesahihan haji budak lelaki itu dan tidak menyuruh untuk tawafnya secara berasingan. Jadi sekian itu sahaja dari saya.